Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Jadi untuk hari ini kita akan tengok subjek Sains Komputer tingkatan 4. Kita masih lagi dalam tajuk 2.0 iaitu pekalan data. Okey, kita akan menyambung tajuk 2.3 ya, iaitu pembangunan pekalan data hubungan. Kita telah selesai tajuk 2.31 iaitu membina jadual berpandukan skema hubungan menggunakan perisian pekalan data, dan kita juga telah selesai 2.32 iaitu mencipta borang yang berkaitan dengan kandungan jadual. Jadi untuk hari ini kita akan sambung 2.33 memasukkan data dalam jadual melalui borang. T4 2.3.3 memasukkan data dalam jadual, iaitu dalam jadual di MySQL ya, melalui borang yang telah kita cipta dalam tajuk 2.3.2. Okey, pastikan kamu telah selesai pada tajuk 2.3.2 iaitu mencipta borang yang berkaitan dengan kandungan jadual. Okey, masih ingat pada tajuk ini kamu mencipta borang di HTML. Hanya mencipta borang saja ya. Okey, sekarang ini untuk tajuk 2.3.3 kita akan hubungkan borang yang kamu cipta pada tajuk 2.3.2 kepada atur cara PHP. Okey, kemudian atur cara PHP tersebut akan hubungkan pula kepada database kita, iaitu pinjaman buku di MySQL. Dan selepas itu kita akan memasukkan data melalui borang yang telah kita cipta tersebut. Okey, di bawah ini cikgu ada sediakan video berkenaan dengan tajuk 2.31 dan juga 2.3.2. Okey, pastikan kamu telah selesai tajuk ini untuk kamu meneruskan tajuk 2.3.3. Ada beberapa langkah lah untuk kita memasukkan data melalui borang yang telah kita cipta ke pekalan data di MySQL. Okey, langkah pertama kita perlu menghubungkan dulu atur cara PHP ke database pinjaman buku. Kita nak test atur cara PHP kita sama ada berfungsi ataupun tidak apabila kita hubungkan ke database pinjaman buku. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan cipta pula satu atur cara PHP untuk kita hubungkan ke database jadual pinjaman buku. Masih ingat kita ada 3 jadual yang telah kita bina di database pinjaman buku, iaitu jadual buku, jadual peminjam dan juga jadual pinjaman. Ada 3. So yang ni kita akan buat 2 sajalah. Kita buat untuk jadual buku dan juga kita buat untuk jadual peminjam. Kita hubungkan atur cara PHP kedua jadual tersebut. Dan seterusnya yang ketiga, kita akan menghubungkan pula atur cara HTML yang telah kita bina dalam tajuk 3.2.2 kepada atur cara PHP yang telah kita bina dalam tajuk ini ya. Dan terakhirnya kita akan memasukkan data melalui borang di HTML setelah kita telah berjaya menghubungkan atur cara HTML yang kita bina pada 3.2.2 kepada atur cara PHP yang kita akan bina dalam tajuk ini. Dan apabila semuanya telah berfungsi dengan baik, kita akan memasukkan data melalui borang yang telah kita bina pada tajuk 3.2.2. Okey, melalui HTML. Okey, seterusnya. Langkah pertama, iaitu bagaimana nak menghubungkan atur cara PHP
ke database pinjaman buku. Kita akan tengok ya bagaimana nak menghubungkan atau cara PHP ke database pinjaman buku. Okey, langkah pertama. Ini langkah pertama ya, nak hubungkan atau cara PHP ke database pinjaman buku. Okey, buka XAMPP Control Panel. Kamu pergi dekat search, type XAMPP. Okey, dah jumpa XAMPP Control Panel, klik double klik XAMPP Control Panel. Okey, box Control Panel akan dipaparkan. Okey, seterusnya klik butang start pada modul Apache dan pada modul MySQL. Okey, klik start pada modul Apache dan juga pada modul SQL, MySQL. Okey, pastikan dia berfungsi ya. Okey, bila dah ada port untuk kedua-dua modul ini bermaksud dia telah berfungsi ya. Okey, seterusnya pada modul MySQL klik butang admin. Okey, pada modul MySQL klik butang admin. Okey, bila keluar begini kita telah berjaya membuka PHP MyAdmin. Jadi masih ingat kita telah membina 3 jadual pada database pinjaman buku, iaitu buku, peminjam dan juga pinjaman. Seterusnya buka Notepad++ di komputer. Okey, dan klik pada file dan klik pada new file. Okey, cikgu telah install Notepad++ di semua komputer kamu. Okey, Notepad++ ni. Okey, klik Notepad++. So, paparan Notepad++ akan dibuka. Klik pada new file. File, klik pada new. Okey, ni ada 2 new. Okey. Lepas itu savekan file tersebut di XAMPP ht. dengan nama kita lah. Ini telah kamu buat semasa tajuk 2.3.2. Nama kamu, pinjaman buku dengan nama dbconnect.php. Klik dekat file, cs, cari file XAMPP di komputer kamu. Okay. Cikgu punya DC kamu punya rasa local disk D klik XAMPP ht. Okay, nama kamu yang ni cikgu buat nama cikgu lah. Nama kamu pada pinjaman buku dan namakan dia dengan file dbconnect nect.php. Okay, dbconnect.php. And then klik pada save. Okay, pastikan di sini ada nama file ni dbconnect.php. So kita akan mulakan atau cara PHP, iaitu nama atau cara ini dbconnect untuk kita hubungkan ke database pinjaman buku. Okey, seterusnya, jadi ini atau cara yang perlu kamu type atau cara PHP seperti berikut. Yang ni dan run file tersebut di browser dengan menaip localhost, nama folder kamu, nama kamu, pinjaman buku /dbconnect.php. Jika dipaparkan mesej berjaya menyambung ke MySQL, atau cara tersebut adalah betul, dan jika dipaparkan mesej gagal menyambung ke MySQL, maka atau cara tersebut mempunyai ralat. Okey, just kamu type je lah. Okey, kita type sama-sama atau cara ini. Okey, buka semula file tadi. File dbconnect di Notepad plus tu. So ini ialah simbol ataupun arahan untuk PHP Dia guna tanda soal dan ditulis PHP. Ini buka dia. Dan ini tanda soal dan ini tutupnya. Okey, begini.
So ini pair dia. So yang ni kita letak ke bawah dulu sampai pada nombor 9. Ingat tu ya, setiap kali kamu nak membuat file PHP, pastikan ini buka dia dan ini tutup dia, simbol dia ya. Okey, seterusnya kita akan type parameter dia guna untuk PHP, dia guna simbol dollar. Okey, so kita type dbconnect dbconnect NNECT. Okey, equal kita akan connectkan kepada MySQL kita, MySQLi underscore connect CO. Di sini dah ada, just enter sahaja. Okey, buka kurungan, tutup kurungan. Okey, untuk dalam ni kita type kita buat dulu dua apa ni, pembuka kata dan penutup. Dalam ni kita type nama kita punya database iaitu localhost. Okey, lepas tu koma. So kita akan hubungkan kepada username kita di localhost ini. Okey, buka dua, iaitu dia ini dia punya username-nya adalah root. Okey, sama aja. Dan passwordnya ialah password. So kita tinggal kosong saja. Okey, koma. Dan nama kita punya database iaitu buka dulu pembuka kata, iaitu pinjaman buku. Jadi nama database ini kamu pastikan dia sama dengan localhost ini iaitu pinjaman buku pada localhost PHP MyAdmin. Pastikan sama pinjaman buku ejaannya. Tak boleh kalau silap di sini dia tak akan baca. Seterusnya jangan lupa tanda dia punya penutup dia. Yang kemudian tu tanda titik dengan koma tu untuk PHP. Berbeza dengan Python, dia guna titik bertindih. Okey. So nak make sure sama ada dbconnect ini berjaya menghubungi pekalan data. So kita gunakan if okey, MySQLi underscore connect okey, underscore CONNECT, silap aja ni city connect underscore erno ERR ni erno. Okey, dia punya kita masukkan di sini punya parameternya guna tanda dollar iaitu dbconnect. Okey, so kita tutup satu yang ni, tutup lagi satu, dan kita buka kita punya ni simbol ni Okey, if untuk Python kita guna print, dan untuk PHP kita guna echo. Okey, so buka echo. Yang ni gagal menyambung ke database ke SQL. Okey, ini jika error lah. Okey, so kita tutup. Jika tidak, kita guna else kita guna else ke tidak,
Okey, kita buka satu lagi, kita tulis echo ECH kita print lah. Echo. Okey. Berjaya. Okey. Menyambung ke MySQL. Okey, jangan lupa tanda titik koma. Yang ni juga tertinggal ni. Dan yang ni kita buka dan kita tutup satu lagi Katakan yang ni kita tertinggal tadi kan, kita buang dulu tengok apa jadi So nak test run file ni. Okey, pastikan kamu save dulu. Okey. Lepas tu pada browser, kamu type di sini localhost nak run file ni localhost nama folder kita. Okey, lepas tu / nama database kita, pinjaman buku / yang ni nama file ni yang telah kamu type tadi, iaitu db connect.php. Cuba kita run, enter. Okey, di sini dia beritahu. Okey, ada error ralat di sini, iaitu pada line none line 6. Okey. Maksudnya ada syntax error. Syntax error maksudnya kita tertinggal sesuatu sama ada titik ke koma ke. Okey. Iaitu kesilapan dari segi semasa kita menaik Masih ingat syntax error. So kita baiki semula line 6. Yang ni S ni, so kita tertinggal di sini. Kita letak tanda bertindih, titik bertindih koma tu So kita save semula dan kita run balik just kita klik reload saja Okey, masih ada tanda error Okey, di mana 6 di sini tak tutup ni. Ini salah ni Kita tak tutup, salah. Okey, sepatutnya begitu Yang ni pun silap. Yang ni sepatutnya kita tutup. Begitu. Okey. Ini tak ada masalah ni. Letak sini tak ada masalah. So, ini kita buka. Ini tutup. Ini kita buka. Ini tutup di sini. Yang ni punya. Okey. So yang ni punya. Okey, cuba save balik. Save. Cuba reload balik. Okey, telah berjaya menyambung ke MySQL. So kita telah berjaya membuat atur cara PHP untuk kita hubungkan kepada PHP MyAdmin iaitu untuk pinjaman buku Okey, cuba kita katakan kita type kita buat 2U ni buku So pinjaman buku 2U dalam database kita tak ada Kita save, cuba kita tengok apa jadi. Okey, cuba reload balik. Okey, warning, gagal menyambung ke MySQL. Maksudnya unknown database nama pinjaman buku. Okey, unknown maksudnya tak ada lah dalam kita punya MySQL Okey, kita buang semula U tu. Okey, jadi pinjaman buku satu U sahaja. Okey, dan kemudian kita save semula. Okey, so untuk menyambung ke database atur cara ini telah betul Okey, seterusnya untuk langkah yang kedua, menghubungkan atur cara PHP ke database jadual pinjaman buku. Yang ni nanti kita akan sambung lagi untuk langkah yang kedua
So setakat tu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi.